Rajiswari siapa ni? Sekejap, mana 22? Tahun 5. Okey. Tolong pastikan apa yang cikgu pesan tadi kamu buat ya. Sekejap ya. Baik. Okey. Sekarang sudah ada 12 orang. Baik, cikgu terpaksa mulakan sebab sekarang sudah pukul 10.37 pagi. Nanti kamu ada kelas. Baik, untuk pagi ni cikgu Tak akan ada record kelas. ya. Tak ada kelas ke? Ada Selepas ni tak Google ada kelas? Meet. Ada Tak ada Google Meet. Google. Tapi Ada ada apa? Google Class. Tapi ada Google Classroom. Itu kelas juga. Kena buat kerja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada pagi ini. Selamat pagi, Cikgu Hafiz. Okey, terima kasih. Baik. Diva Cini, okey. Boleh tutup mikrofon. Diva Cini tak pakai email ni lah, email yang cikgu bagi, MOE. Awak pakai email siapa tu? Tak, telefon saya punya mic ada problem. Okey, tak apa, tak apa. Tak apa, tak apa. Tapi kalau boleh lepas ni kalau pakai handphone lain, tukar saja email tu, boleh tukar. Switch out. Okey, Cikgu. Okey. Baik. Tema 2, perpaduan tunjang keharmonian, Unit 4, bersama-sama pupuk perpaduan. Bersama-sama pupuk perpaduan kelas tahun 5, tarikh pada hari ini 22 Februari 2021, masa 10.35 hingga 11.35 pagi bersama dengan Cikgu Hafiz ya. Baik, standard pembelajaran 1.2.1 iaitu bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang bahan multimedia secara bertata susila mengikut konteks. Bahan multimedia itu bermaksud bahan yang sama ada gambar ataupun grafik. Okey, biasanya kita akan gunakan inilah buku teks buku teks tu dikategorikan sebagai bahan multimedia ataupun grafik. Baik, kita teruskan dengan objektif pembelajaran. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari akhir pengajaran dan pembelajaran diharapkan murid dapat bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang bahan multimedia secara bertata susila. Nampak tak kat situ? Bertata susila. Bertata susila itu bermaksud dengan sopan, santun, bahasa yang baik, suara yang baik, tidak menengking, tidak tinggi, bercakap dengan cikgu, bercakap dengan kawan-kawan, bercakap dengan ibu bapa menggunakan bahasa yang bertata susila. Belajar pada hari ini, kita bertutur, bercakap menggunakan bahasa yang bertata susila. Ya, Lee Jun Rey, raise hand untuk apa ya? Cikgu, saya nak tandas. Tadi dah cakap tadi kan. Baru mula kamu nak ke tandas. Okey, pergi cepat. 1 minit saja. Cepat. Nanti kan kamu lambat, nanti kamu tertinggal. Cikgu dah pesan tadi, pergi tandas dulu. Waktu rehat 10.15 hingga 10.35 kamu pergi tandas dulu. Okey. Cepat. Dah pergi tandas, dah sampai, cakap cikgu saya sudah sampai. Jangan cikgu tunggu je. Aduh. Nanti kamu tertinggal. Cikgu tak boleh teruskan kalau kamu pergi tandas. Cikgu dah pesan tadi. Pergi tandas, boleh minum. Rehat tadi 10.15 hingga 10.35 kamu boleh pergi tandas. Ya. Cepat sikit Lojin Ray. Bersama Ya, siapa tu? saya. Lee Jun Rey sudah balik. Mana awak tahu? Timnya kamera kamu pun boleh nampak mah. Okey. Baik.
Terima kasih. Kita teruskan dengan sebab cikgu punya tak nampak, tak keluar. Belum keluar lagi muka dia, tak apa. Sepatutnya keluar ni. Kriteria kejayaan pada akhir pengajaran dan pembelajaran diharapkan murid dapat bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang bahan multimedia secara bertata susila mengikut konteks. Saya sama je. Ini buku teks tadi yang kita akan belajar pada hari ini. Baik, unit 4 bersama-sama pupuk perpaduan. Kita lihat buku teks pada halaman 22. Pada halaman 22. Okey, boleh buka buku teks sekarang. Okey. Baik, sekarang ni cikgu hendak, dah lama tak dengar kan. Ada setengah murid cikgu tak dengar suara dia. Wong Jun Hao. Cindy Nguyen tu. Wong Jun Hao boleh buka mikrofon. Awak buka kamera tak Wong Jun Hao? Boleh buka kamera ya? Siapa yang tak buka kamera? Okey. Wang Jun Hao, baca tajuk di atas unit 4, baca. Apa itu buku teks ah? Ya, cikgu sudah cakap tadi keluarkan buku teks. Aduh. 22. Buku teks. Muka surat 22, baca tajuk sahaja. Wang Jun Hao, cepat. Mana buku teks awak sudah ambil? Ha? Cikgu cakap tadi, buku teks mesti ada di depan kamu. Ada. Okey, baca. Muka surat 22, cepat. 老师叫你读那个 unit。哦。哎呀，很久不懂了，忘记字了嘞。 Cakap bahasa Melayu, Wang Jun Hao. Unit 4 bersama-sama pupuk perpaduan. Akak, baca. Unit 4 bersama-sama Pupuk perpaduan. Perpaduan. Kena banyak membaca ya, Wang Jun Hao. Di rumah buat apa selalu? Tahun ni sudah tahun 5 ya. Okey, baik. Terima kasih ya. Wang Jun Hao. Cikgu nak tanya lagi. Samita, baca tajuk dia, Samita. Buka mikrofon, Samita. Samita di situ tak? Ada. Okey, baca tajuk. Bersama-sama pupuk berpaduan. Okey, terima kasih. Terence Lu, Apa? tajuk. Unit 4 bersama-sama pupuk perpaduan. Terima kasih. Zara. Zara. Unit 4 bersama-sama pupuk perpaduan. Terima kasih. Lim Zewen. Unit 4 bersama-sama berpupuk perpaduan. Bukan berpupuk, pupuk. Pupuk Perpaduan. perpaduan. Terima kasih. Lee Jun Ray tadi raise hand. Lee Jun Ray baca, Lee Jun Ray. Unit 4. Unit 4 bersama-sama pupuk perpaduan. Terima kasih. Okey, sebutan unit bukan unit. Unit ialah sebutan bahasa Inggeris. U bunyi dia ialah U, bukan U. Cikgu dah ulang banyak kali dah. U bunyinya U. Tak di sini cakap-cakap. Tak boleh di sini cakap-cakap. Okey. Baik, kita teruskan. Jangan tulis yang bukan-bukan ya. Kalau ada tak faham, boleh tulis di chatting tu, di chat tu ya. Jangan bukan-bukan tulis. Baik. Kita lihat sama-sama. Okey, lihat sama-sama dalam gambar ataupun gunakan apa tu kamu punya buku teks. Kamu boleh nampak dekat situ ada gambar dan ada maklumat. Ada maklumat
maklumat yang ditunjukkan di apa tu? Sekejap. Sekejap ya. Okey. Maklumat yang ditunjukkan di dalam buku teks itu. Okey, cikgu nak semua baca dulu. Baca sendiri dulu. Cikgu bagi masa 30 saat baca. Baca dan senyap. Fahamkan dahulu. Okey, boleh baca dahulu. Fahamkan dulu. Baca sendiri, baca sendiri. Nanti cikgu akan pilih beberapa orang untuk baca. Baca ya, baca. Jangan buat kerja lain ya. Tadi Kristina baru masuk ya. Kristina boleh keluarkan buku teks dan buku tulisan. Kamu boleh baca muka surat 22 buku teks tu dulu. Nanti cikgu akan tanya. Elisha, Kristina dengar tak suara cikgu? Ya, cikgu. Okey. Okey, baca dulu, fahamkan. Nanti cikgu akan tanya. Nanti cikgu tanya, kamu tak boleh jawab nanti. Baca dan fahamkan dahulu. Sekarang ada 15 orang. Okey, kalau dah baca, tulis itu saya sudah baca. Nanti cikgu akan terangkan. Kamu baca dulu. Cikgu apa ialah bowling? Bowling nanti cikgu terangkan ya. Bowling itu apa? Baca dulu, fahamkan. Kalau sudah baca, tulis saya sudah baca. Tulis. Tak payah cakap pun tak apa. Boleh tulis dekat chat. Okey, cikgu rasa dah lama dah untuk kamu baca ni. Baik, sekarang cikgu hendak kita lihat sama-sama buku teks itu. Cikgu dapat dekat sini, saya sudah baca habis. Okey, Terence Lu. Okey, boleh buka kamera, boleh buka mikrofon. Terence Lu, dengar tak? Tengah. Ya, cikgu. Terence Lu, dengar tak? Ya, cikgu. Baik, Terence Lu, apakah program yang diadakan sekolah ini? Apakah nama programnya? Apakah nama program aktiviti yang dilakukan tu? Persembahan kebun. Bukan. Hah? Itu aktiviti. Program yang atas sekali. Apa tu? Memupuk Minggu Perpaduan Sekolah. Minggu. Terima kasih Terence Lu. Baik, Minggu Perpaduan Sekolah. Okey. Baik. Kita lihat yang seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan bersama-sama pupuk perpaduan? Siapa nak jawab? Apa maksud bersama-sama pupuk perpaduan? Tahu tak apa maksud perpaduan? Siapa tahu apa maksud perpaduan? Siapa tak nak cakap boleh tulis. Apakah maksud perpaduan? Boleh tak jawab? Apa yang kamu faham tentang perpaduan? Ada nak raise hand?
Nanti cikgu tanya ni siapa yang tak nak jawab. Yang belum pernah jawab lagi, cikgu tanya dengan dia. Kristina, apa maksud perpaduan Kristina? Kristina? Boleh jawab tak? Saya cikgu. Kristina tahu tak apa maksud perpaduan? Pernah dengar tak perkataan perpaduan? Pernah cikgu? Pernah dengar. Faham tak? Tak faham cikgu. Boleh terangkan tak maksud perpaduan? Cakap je apa yang awak faham. Salah tak apa, jangan takut. Boleh? Kejap cikgu, nanti saya bagi tahu. Okey. Baik, siapa nak cuba apa maksud perpaduan yang kamu faham tentang perpaduan? Ya, siapa tu? Zara? Zara nak jawab, Zara? Zara? Siapa yang raise hand? Cikgu tak nampak nama lah. Tak. Kristina. Apa maksud perpaduan, Kristina? Pelbagai kaum. Pelbagai kaum. Dia punya kata kunci dia ialah pelbagai kaum. Terima kasih, Kristina. Bagus. Okey, dia sempat, kalau kamu tak faham kat rumah tu ada siapa, kamu boleh tanya. Okey, kalau kamu ada handphone, kamu boleh Google, kamu boleh search kat situ. Okey, bukan bermaksud tak tahu, kamu tak tahu lagi. Terus tak tahu. Kamu boleh ada peluang untuk mencari maklumat sebab kamu ada macam-macam peranti. Kamu ada handphone, kamu ada laptop, kamu ada komputer. Boleh cari maklumat tu. Jangan kata tak tahu, diam saja. Cuba. Cuba ya. Baik, perpaduan bermaksud apa? Baik, kita lihat sini. Bersama-sama ialah melakukan sesuatu dalam kumpulan. Okey, bersama-sama. Dia tak boleh seorang. Dia mesti lebih daripada seorang. 2, 3. Macam kamu berada dalam kelas ada 22 orang murid tahun 5. Okey, kamu bersama-sama. Belajar bersama-sama. Bermain bersama-sama. Melukis dan sebagainya. Kita bersama-sama. Dia tak boleh seorang-seorang bersama-sama ni. Okey, mesti lebih daripada 2 orang. Kamu semua ialah 22 orang. Pupuk. Apa maksud pupuk? Okey, pupuk bermaksud menyebabkan subur, menyebabkan berkembang. Okey, yang kita amalkan itu iaitu bersama-sama memupuk, menjadikan perpaduan lebih baik. Apa maksud perpaduan? Perihal berpadu, bergabung, sepakat. Okey, sepakat membawa berkat. Kita bersama-sama berbilang kaum yang utama di Malaysia ada 3 iaitu Melayu, Cina dan India. Dan ada juga kaum-kaum yang lain. Jadi kita perpaduan, duduk dalam kelas yang sama, belajar, tidak ada pergaduhan. Kita belajar dalam keadaan aman, dalam keadaan baik. Itu maksudnya perpaduan. Kalau belajarlah, kalau bekerja. Kamu berada di sekolah, kamu belajar. Belajar bersama-sama, melakukan apa-apa aktiviti bersama-sama tanpa ada masalah. Okey, itu maksudnya perpaduan. Bersama-sama pupuk perpaduan. Okey, baik. Cikgu nak tanya, cikgu dah terangkan tadi. Cikgu nak tanya ni pada siapa ni? Kalau cikgu tak tanya nanti kan cikgu seorang je mengajar kan? Cikgu cakap seorang-seorang dah. Okey, cikgu nak tanya siapa dekat sini? Chan Garrett. Ada di situ tak Chan Garrett? Boleh buka kamera? Boleh buka mikrofon. Chan Garrett. Chan Garrett. Ada di situ tidak? Sebab tu cikgu suruh buka kamera. Chan Garrett. Senyap saja. Baik, cikgu nak tanya Ken Win Chong. Ken Win Chong, boleh buka kamera, boleh buka mikrofon. Ya, cikgu. Bagus. Alamak. Awak buka 2 telefon ke? Cikgu, dia sama Samita lah. Terensu, senyap sekejap. Cikgu nak cakap dengan Ken Win. Tak apa, Ken Win, tutup mikrofon Ken Win. Tak apa, Ken Win ada masalah sikit. Sebab cikgu tak boleh dengar suara awak lah. Sebab kalau boleh, kalau kamu buka 2 telefon ataupun 2 laptop, satu laptop tu kamu tutup dia punya sound.
Okay, kalau kamu guna laptop, dua. Biasa ada masalah macam ni sebab ada dua laptop ataupun dua handphone, dia akan bunyi macam tu. Kamu tutup dekat sini. Tutup dekat dia punya sound. Tutup habis. Satu lagi kamu buka. Faham tak? Jadi dia tak ada bunyi macam tu. Okay, tak apa. Kevin, tak apa. Kita bagi peluang pada orang lain sebab cikgu tak boleh dengar suara awak. Bising. Cikgu beri peluang kepada dia dengan Samita. Kenwin kalau dengan Samita, Kenwin boleh jauh sikit. Jauh sikit dengan Samita, tak boleh dekat. Kenwin dengan Samita duduk dalam tempat yang sama kan. Jadi duduk jauh sikit, tak boleh dekat-dekat lah. Baik, kita bagi peluang pada orang lain pula. Cikgu nak tanya dengan Diva lah. Diva dah okey kan kamera mikrofon? Diva boleh buka mikrofon? Ya, cikgu. Diva, apakah yang dimaksudkan dengan bersama-sama? Diva, apa yang dimaksudkan dengan bersama-sama? Nampak tak slideshow cikgu? Nampak tak PowerPoint? Ya? Apa jawapan itu? Sebutkan. Dan ada aktiviti di Bersama-sama. Bersama-sama. Apa maksud bersama-sama? Dalam PowerPoint cikgu ada dekat sini. Kamu sebutkan dia. Laut. Diva? Ya, cikgu. Sebutkan yang dekat cikgu punya PowerPoint ni. Awak nampak tak? Tak nampak. Tak nampak? Ah. Ada masalah ya? Okey, siapa yang nampak? Siapa yang nampak? Kristina lagi. Kristina, sebutkan Kristina. Bersama. Ya, teruskan. Maksud membuat aktiviti secara berkumpulan. Okey, semua nampak. Okey, terima kasih Kristina. Semua nampak tak apa yang cikgu tunjuk dekat PowerPoint? Tak ada. Kristina nampak tak Kristina? Tak, cikgu. Kamu tak nampak ya? Alamak, kenapa tak nampak? Cikgu ingat kamu nampak. Sekejap. Tadi cikgu tanya semua senyap je. Nampak tak? Okey, nampak. Baik, sekarang nampak tak? Tak nampak. Tak nampak. Belum nampak. Okey. Yang ini yang cikgu nak tunjuk. Dia tak keluar. Okey, minta maaf ya. Sebab tu cikgu cakap apa yang cikgu sebut, muka cikgu, apa yang nampak PowerPoint, beritahu kalau tak nampak. Ni dah masuk slideshow yang ke-9 dah. Okey, tak apa. Lag tak apa. Baik, yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan pupuk? Apa yang dimaksudkan dengan pupuk? Kavia. Kavia di situ Kavia, boleh buka mikrofon. Ada, cikgu. Apa maksud pupuk? Menyebabkan subur berkembang. Okey, terima kasih Kavia. Samita, Samita, apa maksud perpaduan Samita? Perihal, berbadu, bergandung, sepakat. Okey, terima kasih. Ya, Terence Lu, kamu nak cakap apa Terence Lu? Saya pun boleh. Okey, kalau tak payah tulis situ tak apa. Tak penting tu. Baik, kita teruskan. Baik, dekat sini nampak ya? Tuturkan dialog di bawah dengan menyatakan pertimbangan dan keputusan. Apakah yang kamu fikirkan? Apakah yang rasional? Apakah yang kamu hendak lakukan? Okey. Berdasarkan dialog dekat bawah tu. Okey, ini ialah maklumat. Maklumat iaitu minggu perpaduan. Kita baca di situ kita tengok sama-sama. Tujuan memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Okey, aktiviti yang dilakukan ialah persembahan kebudayaan. Persembahan kebudayaan bermaksud persembahan ialah show. Iaitu tarian tradisional.
Apa tarian tradisional yang mungkin akan ditunjukkan? Mungkin tarian tradisional orang Melayu, tarian tradisional orang Melayu contohnya zapin, inang, itu tarian lah. Kalau orang Cina, apa tarian orang Cina? Tarian apa? Tarian singa, apa? Tarian singa, tarian apa lagi? Naga, mungkin itu tarian lah, antara tarian kipas. Okey. Kalau orang India, Bharatnam Natyam tu kan. Bharatnam Natyam tu pun juga yang cikgu tahulah maklumat tu. Itu pun juga tarian tradisional untuk 3 kaum utama. Okey, pakaian beragam. Okey, pakaianlah yang biasa yang pernah kita buat semasa hari kanak-kanak tu, kita pakai pakaian cantik. Okey, jadi tunjuk dekat atas pentas. Yang seterusnya ialah sukaneka, terompa gergasi. Sekejap ya. Terompa gergasi itu ialah kasut ataupun selipar yang diperbuat daripada kayu. Biasanya orang-orang yang pakai macam orang baba nyonya, dia pakai yang pakai kayu. Ada kadang-kadang ada kebiasaan ni yang biasa orang pakai tu yang dia punya atas berwarna merah. Kayu tu berwarna perang lah. Yang pakai dia keras tu, tebal. Terompa. Nanti kalau kamu tak faham juga, kamu boleh Google. Kamu boleh cari dekat ejen pencarian Google ataupun kamu boleh tengok di Google Chrome. Kamu tengok terompa gergasi. Kalau sempat nanti cikgu akan tunjuk lah sebab cikgu nak tunjukkan PowerPoint dulu. Bowling kelapa. Bowling tu, tahu tak main bowling? Kita main bowling kan, selalu kita main bowling dekat macam dekat Makau Parade, macam dekat MITC kan. Ada bowling tu ada pin dia, ada botol-botol warna putih, ada bola yang besar yang berat tu. Tetapi kali ini digunakan bowling kelapa. Okey, digunakan buah kelapa untuk dijadikan sebagai bola dan pin botol tu digunakan botol air je, dia isikan air. Saya main di phone. Suka hati awak lah Terence dulu. Kamu dengar dulu cikgu cakap apa, awak dengar dulu. Okey, cikgu nak kamu dengar perkara yang penting. Okey, tahu kamu main bowling game kan? Okey, sekarang kamu dengar dulu apa yang cikgu ajar. Baik, yang seterusnya ialah permainan tradisional iaitu siapa tu? Terence tu. Tolong tutup mikrofon. Okey, permainan tradisional iaitu yoyo Cina. Ini orang Cina pun tahulah galah panjang. Nanti sempat cikgu akan tunjuk permainan itu macam mana. Okey. Baik, yang seterusnya ialah syarat-syarat penyertaan. 1. Aktiviti dijalankan secara berkumpulan. Yang kedua, peserta mestilah terdiri daripada pelbagai kaum. Macam kita cakap tadi, perpaduan pelbagai kaum. Kaum utama di Malaysia, Melayu, Cina dan India. Kita juga ada kaum-kaum lain iaitu Sabah dan Sarawak. Dan orang asli pun juga kaum yang ada di Malaysia. Tapi 3 kaum itu yang paling banyak lah. Ketiga, setiap aktiviti hendaklah bertemakan perpaduan. Mesti ada dalam kumpulan, mesti ada 3 kaum utama dan kaum-kaum yang lain dan aktiviti hendaklah bertemakan perpaduan kaum. Sekejap, cikgu sempat tak? Cikgu tunjuk sekejap apa tu terompah. Okey, sekejap. Terompah. Okey, kamu boleh search kat sini. Terompah. Okey, terompah gergasi sebut tadi Terompah gergasi tu maksudnya terompah gergasi dia gunakan kayu yang terompah yang banyak, dia bersama dengan 3-4 orang kumpulan berjalan ataupun berlari dengan cepat. Ini terompah. Okey. Okey, ini terompah biasa ya. Okey, kalau terompah gergasi tu maksudnya dia gabungkan macam terompah tapi untuk pertandingan. Terompah yang cikgu tunjuk ni ialah terompah yang dipakai, yang digunakan. Ini terompah gergasi ni untuk pertandingan. Dia tak pakai untuk hari-hari lah. Ni terompah ya. Okey, kalau sempat tunjuk, kalau keluar lambat cikgu terus mengajar ya yang lain. Nampak macam lambat je. Ni terompah gergasi untuk pertandingan.
Ini terompa gergasi untuk pertandingan. Dia bukan terompa yang macam tadi tunjuk tu, tapi dia kegunaannya dia punya bentuknya lebih kurang sama, cuma dia gabungkan mungkin 3-4 orang peserta. Ni ya, ni cara dia. Ni gambar murid, 3 orang murid ni, macam inilah terompa gergasi yang digunakan untuk pertandingan. Lagi, bowling kelapa. Bowling, kamu boleh search nanti ya dalam menggunakan handphone kamu, semua ada handphone. Okey, cikgu tunjuk sekejap je. Sebab masa dia pun dah tinggal lebih kurang 20 minit saja lagi. Nanti cikgu nak bagi kerja, kamu nak buat, kamu nak upload lagi. Kalau tak, petang nanti kamu baru siap kerja. Okey, ini bowling kelapa. Gunakan kelapa. Kelapa takkan kamu tak kenal kan? Kita duduk kampung, kita tahu kelapa apa. Okey, jadi gunakan kelapa sebagai bowling. Ini botol yang disusun macam bowling. Digunakan kelapa untuk jatuhkan botol-botol ni. Itu bowling kelapa. Nampak senang tapi sebenarnya susah sebab buah kelapa tu lonjong. Okay, yang seterusnya yang mungkin kamu tak faham lagi ialah galah panjang. Yoyo Cina kamu tahu sekolah kita tak ada kelab Yoyo Cina. Kalau sekolah lain dia ada kelab ataupun persatuan Yoyo Cina. Tapi cikgu rasa kamu dulu pun dah belajar masa kamu tahun 3. Yoyo Cina. Okay, galah panjang sekejap kita tunjuk saja dia punya gambar. Ni semua ialah permainan tradisional atau permainan rakyat yang banyak orang lakukanlah semasa hari-hari sukan. Dan sekarang PKP tak boleh buat aktiviti ni. Bila semua dah dapat vaksin, semua dah sihat, kita boleh mainlah. Ini permainan galah panjang. Dia memerlukan tenaga yang sangat kuat, tenaga yang sangat tinggi untuk berlari, untuk melepasi lawan ni. Okey, pihak lawan dia akan menjaga garisan ni supaya kamu tak boleh lepas daripada hujung ke hujung sana. Ni, nampak tak ada murid ni? Daripada hujung sini mula sampai hujung sana baru boleh menang. Dapatlah markah. Kalau kamu tak lepas, kamu disentuh oleh pihak lawan, kamu akan matilah. Mati tu maksudnya kalah. Macam ni. Ni ialah permainan tradisional, galah panjang. Kalau cikgu-cikgu kecil-kecil dulu, cikgu selalu main. Sekarang tak tahulah kan. Baik, kita teruskan dengan PowerPoint, cikgu. Baik, kita lihat dekat sini. 1, 2, 3, 4. Ada 4 dialog. Dialog yang di bawah tadi tu, cikgu masukkan ke dalam dialog yang dalam yang 3 orang murid ni, cikgu masukkan ke dalam kotak ni supaya nampak lebih tersusun sikit lah. Jadi cikgu perlukan 4 orang murid untuk jawab. Inilah keputusan ataupun pertimbangan. Apa yang mungkin kamu akan jawab. Okey, cikgu nak. Okey, Kristina. Yang pertama, Kristina boleh jawab di situ. Kawan-kawan, sekolah kita akan menganjurkan minggu perpaduan sekolah. Tujuannya untuk memupuk perpaduan kaum dalam kalangan murid. Tahniah. Bagus. Baik, cikgu nampak tadi Terence Lu tekan sampai 3-4 kali. Terence Lu yang kedua, ya? Boleh jawab? Kristina boleh tutup mikrofon. Okey, Terence Lu teruskan. Cikgu nampak kamu tak sabar tadi. Okey, Terence Lu boleh jawab, Terence Lu. Terence Lu, mana Terence Lu? Buka mikrofon Terence Lu. Terence Lu, kamu raise hand tadi untuk apa? Saya mau yang satu punya, tapi kasih Kristina cakap sudah. Tak dengar. Apa kamu cakap sekali lagi? Saya mau yang nombor 1 punya, tapi Kristina sudah cakap. Kalau dia dah cakap, kamu janganlah angkat tangan. Sekarang cikgu nak bagi awak nombor 2. Boleh jawab tak? Tak boleh, saya tak tahu. Saya tahu 1 saja. Kamu nak 1 je? Okey, tak apalah. Baik, bagi yang lain. Siapa nak jawab nombor 2?
Siapa nak jawab nombor 2? Ya kawan-kawan, saya pernah memenangi pertandingan boli kelapa. Saya akan, apa yang dia akan buat? Pertimbangkan keputusan kamu. Siapa nak jawab? Lo Ji Ying, boleh jawab tak? Apa ayat yang mungkin dia akan jawab? Apakah keputusan dia? Sama ada dia akan menyertai ataupun tidak. Dia pernah memenangi, maksudnya dia pernah masuk pertandingan tu. Kali ini, apa jawapan dia? Saya akan... Ya kawan-kawan, baca. Ya kawan-kawan, saya pernah memenangi pertandingan bowling kelapa. Saya akan apa? Kamu akan menyertai. Okey. Menyertai apa? Menyertai apa? Terence Lu, tutup mikrofon Terence Lu. Lo Ji Ying sedang bercakap. Saya pernah memenangi pertandingan bowling kelapa. Saya akan menyertai pertandingan itu. Okey, terima kasih. Cuba ibu jawab. Kamu jangan takut. Kamu jangan risau salah. Tak apa. Zara. Okey, Zara nombor 3. Saya tidak akan menyertai permainan gala panjang kerana saya tidak handal. Saya tidak handal. Boleh, tak ada masalah jawapan dia. Dia tak handal. Dia mungkin tidak ada tenaga. Itu jawapan masing-masing. Okey, sebab dia di sini kamu kena rasional. Kamu kena fikir sama ada keputusan kamu. Kamu nak masuk pertandingan. Contoh kita buat pertandingan cerita. Pertandingan syarahan. Kamu rasa kamu yakin kamu boleh, kamu masuk. Okay, kalau kamu rasa kamu tak yakin kamu nak masuk, kamu masuk pertandingan lain. Okey? Baik, yang terakhir. Untuk membuktikan kita cinta akan perpaduan. Kita sepatutnya apa? Menyertai apa? Siapa nak jawab? Murid lain nak jawab. Apa keputusan yang mungkin dia akan jawab? Siapa yang raise hand tadi tu? Kristina. Bagus Kristina. Cuba Kristina. Untuk membuktikan kita cinta akan perpaduan, kita sepatutnya menyertai persembahan kebudayaan seperti pakaian beragam. Okey, terima kasih. Okey, itu jawapan dia. Cikgu tak kata salah, cikgu tak kata betul Jawapan dia maksudnya keputusannya. Jadi kita punya objektif tadi murid, kita lihat balik objektif tadi. Murid bertutur untuk menyatakan pertimbangan keputusan daripada bahan multimedia. Yang ditunjukkan itu ialah mungkin kain rentang, mungkin banner yang ditunjuk di sekolahnya dengan bertata sila. Cara yang baik. Kita bercakap, bertutur menggunakan bahasa yang baik. Okey. Saya mahu Terence Lu, boleh tak kamu tulis perkara-perkara yang penting? Kamu nak tidur lah, kamu kata itulah, kamu kata ini, tu yang tak penting, kamu jangan cakap Terence Lu. Saya lagi tengok leh. Kamu tulis saya nak tu apa? Tidur. Terence Lu? Boleh cikgu tahu saya nak tu apa? Kan cikgu cakap tadi, dekat chatting tu, cikgu nak kamu bertanya. Kamu gunakan perkara-perkara yang penting. Kamu nak tidur, kamu nak makan, itu kamu punya, di rumah kamu nak buat, kamu buat. Nanti, sekarang kita nak belajar. Saya tak tulis tu, saya mau tidur tu apa benda kamu tulis? Saya mau tu apa? Terence janganlah mengganggu. Saya mau tanya, tapi saya mau tu apa tit? Tit itu apa? Tidur. Orang lain semua boleh fikir tidur. Kamu janganlah main-main. Kamu fikir cikgu tak tahu. Kamu jangan ganggu. Cikgu sedang mengajar.
Okey, perkara-perkara yang penting. Kalau kamu tanya, sekarang kamu tanya. Apa kamu nak tanya? Terence Lu, buka mikrofon, buka Tadi kamu kamera. cakap apa ah? Saya tak dengar kerana saya lag. Kamu buat tanya ya. Cikgu jangan fikir cikgu tak tahu tau. Okey, cikgu cakap tadi. Okey, Kristina sudah jawab. Berdasarkan objektif, murid bertutur berdasarkan keputusan dan pertimbangan sendiri untuk membuat keputusan berdasarkan bahan multimedia. Faham tak Terence Lu? Boleh dengar? Boleh. Okey, terima kasih. Cikgu beri amaran kepada awak Terence Lu, jangan ganggu murid-murid sedang belajar ya Terence Lu. Okey, kalau kamu ada nak tanya, kamu tulis benda yang penting, perkara-perkara yang penting. Minta maaf cikgu cakap ya Terence Lu. Tolong beri kerjasama. Tolong jaga disiplin. Ini rakaman mengajar ni cikgu akan masuk dalam YouTube. Ibu bapa akan lihat. Kalau kamu mengganggu, orang lain semua tahu perangai awak macam mana. Minta maaf ya. Cikgu cakap terus terang ni. Baik. Seterusnya. Arahan seterusnya. Okay? Yang ini jawapan yang mungkin cikgu bantulah untuk kamu. Sebab kita nak cepat ya. Sekarang dah pukul 11.15, 11.17 dah. Tinggal 10 minit saja lagi, 20 minit saja lagi. Sepatutnya cikgu dah boleh tutup awal sebab cikgu nak mengajar kelas lain lepas ni. Baik. Cikgu nak yang lain boleh bacalah. Cikgu nak baca. Seorang ada 4 orang, cikgu nak 4 orang baca. Tadi cikgu nak murid lain. Samita sudah daripada atas cikgu nak tadi raise hand tapi tadi Kavia raise hand dulu. Sekejap ya, sekejap. Ada cikgu ada. Sekejap ya. Ada orang telefon cikgu pula. Cikgu gunakan kamera handphone. Nampak muka cikgu tak lagi? Nampak. Okey, nampak. Okay. Nampak. Cikgu nak apa tadi? Dah terlupa dah. Dah terganggu dengan orang telefon. Baik, cikgu nak Chan Garrett. Tadi Kavia, Kavia sebutkan yang warna hijau, kotak yang berwarna hijau. Sebutkan sahaja. Kavia. Ya, cikgu. Tulis sebutkan yang warna hijau tu. Kawan-kawan sekolah kita akan menganjurkan minggu perpaduan sekolah. Tujuannya ialah memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Okey, terima kasih Kavia. Baik, cikgu ikut susunan. Yang angkat tangan tadi cikgu ikut susunan ya. Yang kedua ialah yang raise hand tadi Divashini. Selepas Kristina, Divashini. Okey, Divashini baca. Ya kawan-kawan, saya pernah memenangi pertandingan bowling kelapa. Saya akan menyertainya sekali lagi. Okey. Diva, bila kamu baca, pastikan kamu melihat nokta tu. Diva boleh tutup mikrofon. Ya kawan-kawan, berhenti sekejap. Saya pernah memenangi pertandingan bowling kelapa. Saya akan menyertainya sekali lagi. Macam tu. Okey? Baik, kita teruskan. Yang ketiga. Kristina. Kalau ikut susun tadi, Kristina. Saya tidak akan menyertai permainan galah panjang kerana saya tidak handal dalam permainan itu. Okey, itu jawapan dia pun boleh guna, tak apa. Cikgu suruh baca, dia ada jawapan sendiri, tak ada masalah. Baik, kalau jawapan dekat sini, kerana permainan ini sangat memenatkan. Okey, baik. Yang terakhir, Terence Lu. Untuk membuktikan kita cinta akan perpaduan, kita sepatutnya menyertai minggu perpaduan ini dengan bersungguh-sungguh.
Okey, terima kasih Terence Lu. Terima kasih murid-murid yang sudi untuk membaca. Baik, jadi objektif pada hari ini kamu dah buat keputusan sebelum kita cikgu berikan jawapan. Yang cikgu tunjukkan sekarang ni, murid-murid semua dah berikan jawapan sendiri, keputusan dan pertimbangan sendiri. Bertutur menggunakan keputusan sendiri. Baik. Jadi masa pun tinggal lagi 5 minit, kurang 10 minit. Yang ini kerja rumah cikgu akan berikan esok. Okey. Hari ini cikgu berikan kerja rumah ini sahaja, iaitu membuat tulisan. Tulisan. Ya, masukkan dalam buku tulisan 4 muka surat yang pertama. Cikgu nak kamu tulis nama, 4 muka surat yang pertama tu tulis kandungan, nombor ataupun bilangan, perkara, tarikh, catatan. Faham? Selepas muka surat, kamu tulis semua dalam bentuk jadual. Macam buku-buku kamu yang lain macam tahun lepas kan? Masuk muka surat yang kelima, tulis nama, tulis tajuk, tulisan 1, 22 Februari 21 tarikh. Dan kamu gariskan 2 bahagian, tulis 6 satu muka surat, 6 muka surat yang kedua. Jelas? Jelas. Okey, boleh ambil gambar, boleh snapshot, boleh screenshot. Cikgu tak boleh nampak sebab cikgu sedang Kavia boleh tutup kipas, cikgu tak dengar. Kavia kalau nak tanya, kipas rumah cikgu dah cakap, boleh tutup sebab dia kacau kamu punya mikrofon. Cikgu tak nampak sebab cikgu sedang mengajar, cikgu tak nampak kamu punya tunjuk tu. Okey, tak apa, nanti kalau kamu tak faham, kamu boleh WhatsApp cikgu. Okey, buku tu kamu garis, kamu tulis 3 macam ni Cikgu tunjuk sekejap. Tadi cikgu ajar tahun 3, cikgu tunjukkan contoh. Sekejap ya. Macam ni. Ni ya. Okey, faham ya? Faham ya? Faham. Okey, cukup. Okey, baik. Faham. Cikgu rasa ini sahaja pelajaran kita pada hari ini. Kamu boleh screenshot. Dah screenshot belum? Cikgu, saya tak boleh screenshot. Dah screenshot. Okey, kalau dah screenshot, cikgu